Baik muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Nabi sebut, Nabi kata, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya di dalam perjuangannya. Tuan-tuan ambil kata-kata ni tuan-tuan, sebab ini hadis. Nabi kata sentiasa ada di kalangan umatku yang mereka itu sentiasa berjaya di dalam perjuangannya. Berarti kalau kita menilik kepada hadis ini, bukan semua orang boleh berjaya. Sebab Nabi kata ada di kalangan umatku yang berjaya, maknanya bukan semua orang. Barangkali sebahagiannya, barangkali 2/3-nya, barangkali 99%-nya berjaya. Kita tak tahu. So kita nak letak posisi kita di kalangan orang yang berjaya. Sebab di dalam dunia ni dia ada 4 jenis manusia. 4 jenis manusia. Saya kongsi pagi ni 4 je. Kalau 5 nampak macam penampar. Jadi 4 cukup. Tuan-tuan, 4 perkara atau 4 jenis manusia dalam dunia. Pertama, jenis manusia yang daripada awalnya sampai akhirnya dia sentiasa berjaya atau menang. Maksudnya daripada dia lahir sebagai seorang Islam sehingga dia mati sebagai seorang Islam, dia di kalangan orang yang berjaya. Ini pertama. Yang kedua, orang yang pada peringkat permulaannya dia tidak berjaya, tetapi hujungnya dia berjaya. Ini jenis yang kedua. Maksudnya daripada awal dia hidup dia tak berjaya, tapi akhirnya dia berjaya. Atau dia datang daripada keturunan orang kafir, hidup sebagai seorang kafir, mati sebagai seorang Muslim. Yang ketiga, ada orang daripada awal dia berjaya, tapi hujung dia tak berjaya. Maksudnya ada orang lahir daripada keturunan orang Islam dan hujungnya mati dalam keadaan kekafiran. Dan ada orang daripada awal sampai akhir tak pernah berjaya. Ini jenis yang keempat. Maksudnya ada orang yang lahir daripada perut orang kafir, mati dia sebagai seorang kafir. So tuan-tuan, kita boleh ambil masa dalam bulan Ramadan ni. Menangkah kita? Dan di mana posisi kita? Kita nak jadi orang yang daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita berjaya? Atau kita nak jadi orang yang pada awal Ramadan kita tak berjaya, akhirnya kita berjaya? Atau kita langsung tak pernah berjaya? Atau awal-awalnya di awalnya kita berjaya, di akhirnya kita tak berjaya? So ni masahah tempoh dalam bulan Ramadan. So pagi ni tuan-tuan, apa jalan untuk kita menang dan apa jalan untuk kita letak posisi kita di antara orang yang menang. Strategik ni saya kongsikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh guna pakai sama ada dalam medan Ramadan menentang hawa nafsu atau di medan perang. Boleh pakai. Strategik yang cantik dan elok telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Anfal yang saya bacakan tadi. Jangan main kita baca surah awal-awal tadi tu, inilah huraian dia. Inilah tadabburnya. 2 ayat je. 2 ayat ni mudah-mudahan kita kunyah kenyang-kenyang, kita hadam betul-betul dan kita guna pakai untuk lawan dengan hawa nafsu khususnya di dalam bulan Ramadan. Pertama, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anfal tadi yang saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh kamu, hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Ni boleh kata sebagai tips untuk menang. Ini bukan motivasi pagi. Kan bunyi dalam radio motivasi pagi tak? Ini bukan motivasi pagi tuan-tuan. Ini Al-Quran untuk kita ambil dan kita tadabbur maknanya. Pertama, tips untuk kita berjaya, Allah sebut apa? Bila kamu berhadapan dengan musuh, tetap teguh pendirian kamu. Maksudnya apa? Teguh pendirian ni maksudnya konsisten lawan dengan musuh. Jangan cepat mengalah. Ini maksud dia. Jangan tunjuk kita ni lemah. Tunjukkan kita ni kuat walaupun kita lemah. Itu maksud dia. Nak berlawan dengan musuh, kita pergi ke medan perang, muka kita semua muka lembik je tuan-tuan. Apa kata musuh bila tengok muka kita macam tu rupa? Muka lemah je. Senang aku nak cincang seorang-seorang ni. Pasal apa? Lembik je semua. Pada ni tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, saya tak nak baca Facebook, tapi handphone ni tonten duk bunyi tuan. Duk tekan, sekali terbaca dalam komen Facebook, ada orang komen. Kalau ada yang komen dekat sini, saya minta maaf. Saya bukan nak mengata apa-apa, untuk kita ambil iktibar. Tuan, dia komen apa? Hari tu hari pertama puasa. Hari pertama puasa dalam bulan Ramadan. Saya terbaca, dia kata lagi 29 hari nak raya.
Apa maksud dia tuan-tuan? Baru sehari puasa dah tunjuk nak raya. Betapa lemahnya kita tuan-tuan. Jangan tunjuk lemah dengan hawa nafsu ni. Baru sehari puasa kalau nak cerita pasal raya. Raya ni kemenangan. Menang mananya puasa sehari pun dah kira dah. Tuan-tuan, memanglah kita kata 29 hari tu sebagai bentuk motivasi untuk kita terus berpuasa. Tapi jangan tunjuk kita ni lemah. Nak depan dengan musuh hawa nafsu ni tak mudah tuan-tuan. Hawa nafsu ni lebih kurang macam angka COVID-19. Macam tu pula ustaz. Kejap naik, kejap turun. Bila dia naik, bila dia turun. Tuan-tuan, setelah kita bersahur, solat berjemaah ni, kita dah tahan perut kita daripada makan dan minum. Tuan, start daripada sekarang ni, nafsu tengah lemah. Sebab kita berlapar. Siang hari nanti, sepanjang siang hari, nafsu ni lemah. Dia tak berdaya. Nak suruh buat maksiat pun kita tak larat nak buat. Pasal apa? Sebab kita semua sedang berpuasa. Jangan main. Sebab apa? Ada orang dia tak sembahyang 5 waktu tapi dia puasa. Itu maksudnya apa? Macam itulah kita ni. Keadaan kita ni, puasa, lemahnya nafsu ni bila kita berpuasa, dia dalam keadaan tak boleh nak kontrol kita. Dia tak boleh kontrol kita, dia lemah. Tapi bila dia kembali hyperaktif, bila dia kembali naik power dia, angka dia, sebelum berbuka puasa, 15 minit, setengah jam sebelum berbuka puasa, waktu tu nafsu dia kata come on, mari duduk dekat meja, bentang siap, kalau ada sapra, bubuh makanan siap, nasi tengah berasap, ayam tengah berasap. Waktu tu nafsu kata, tengok mana satu nak teh dulu sekali, mana satu nak hentam dulu ni. Nafsu waktu tu. Nah, kalau kita tunjuk lemah waktu dia sedang kuat, maksudnya kita gagal lah. Macam mana nak menang tuan-tuan? Ramadan ni, saya tak nak cerita kelebihan dia. Sebab kelebihan Ramadan ni memang dah ada. Banyak kelebihan. Ramadan tu sendiri dah ada kelebihan. Nak cerita ganjaran, janji Allah, syurga, dijauhkan daripada api neraka, keampunan Allah. Banyak ni. Tapi tak guna kalau cerita tentang kelebihan. Kita tak bersungguh-sungguh untuk dapatkan kelebihan itu. So hari ni kita tak mau kongsi tentang kelebihan Ramadan. Kita nak kongsi tips macam mana untuk kita menang. Khususnya dalam bulan Ramadan ataupun di medan perjuangan. Macam mana nak menang? Pertama Allah Ta'ala sebut, bila kamu sudah berhadapan dengan musuh, jangan tunjuk lemah. Konsisten, teguh pendirian kamu. Jangan cepat tewas. Cepat sangat tewas, baru beberapa hari puasa dah nak kira raya dah. Tuan, baru hari ni pagi ni puasa, jadi tengah hari dah mula dah nak tewas dah dengan nafsu ni. Tuan, stop dulu. Kita kena sungguh-sungguh lawan. Kena konsisten, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang pertama. Dan yang kedua, Allah Taala sebut lagi, sebutlah serta ingatilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbanyakkan doa supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Tips yang kedua, banyak menyebut nama Allah, zikrullah, banyak mengingati Allah dan banyak berdoa kepada Allah. Kenapa mesti berdoa? Orang tanya, saya boleh puasa sebulan tanpa doa? Ya betul, kamu tak mau doa terpulang pada kamu. Tapi ingat, walaupun kita mampu berpuasa sehingga sebulan, walaupun kita boleh tambah sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, kita tak akan menang tanpa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut dalam hadis Qudsi, innama ataqabbalu salata mimman tawadhu'a li'azamati. Hanya saja kata Allah, aku menerima ibadah di kalangan hamba-hambaku yang merendah diri terhadap kebesaranku, kata Allah. Ramadan ni satu bentuk kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita. Ramadan ni satu bentuk keistimewaan yang Allah datangkan kepada umat Muhammad. Maka kita tak payah sombong, tak payah ego, tak payah bongkak macam iblis. Sebaliknya kita kena banyakkan menyebut nama Allah dan perbanyakkan doa kepada Allah. Saya buktikan kepada tuan-tuan dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat pakai strategi ini. Contohnya perang Badar. Peperangan Badar ni bila berlaku tuan-tuan? Berlakunya peperangan Badar ini di dalam bulan Ramadan. Berapa pasukan tentera Rasulullah pada waktu itu setelah dikhianati oleh orang munafik? 313. Ini yang rajihnya, ada yang kata 14, ada yang kata lebih, tapi saya ambil yang lebih, yang banyak disokong oleh ulama, 313.
Tuan-tuan, 313 tentera Nabi dalam keadaan berpuasa di dalam bulan Ramadan, berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 1000 lebih. Ini bukan filem Hindustan. Kalau filem Hindustan bolehlah suatu hero bantai 10 melambung, kan? Itu lakonan. Tapi ini reality. Di dalam siratun Nabi SAW, perang Badar kita mencatat kemenangan. Mana hebatnya? Tentera Badar ni kebanyakan yang 313 ni ajus, tua-tua tuan-tuan, bukan orang muda. Kita hantar pasukan Malaysia mewakili negara bola sepak ni tuan-tuan, hantar yang tua-tua ke yang muda-muda? Kenapa tak hantar yang tua-tua? Bukan tua-tua tak kerti main. Salah tua-tua dia tenaganya dah kurang. Anak muda tenaga dia lain. Kita tuan-tuan waktu remaja dulu main bola sampai 1 jam, 2 jam, sampai merah muka, sampai nak darah. Tak ada masalah. Tapi selepas berkahwin, udah ada uban 1-2, tenaga pun dah kurang. Masuk dalam padang 10 minit, cup, nak cari air minum, penat. Tuan-tuan bayangkan, itulah tentera Nabi SAW dan pasukan Islam. Kebanyakannya ajus, tua-tua. Dahlah puasa, tua bangka pula. Logik akal ni, kalau kita tengok daripada sudut akal yang waras, 313 yang kebanyakannya tua-tua, tak cukup dengan kelengkapan perang, tenaga pun tak ada, berpuasa dalam bulan Ramadan, nak berlawan dengan musuh yang 1000 lebih yang dalam keadaan perut kenyang tak berpuasa, lengkap dengan kelengkapan senjata. Apa kata akal? Habislah 313 ni. Habis kena kita. Tapi macam mana boleh menang? Di mana kekuatannya? Di hujungnya kah atau di pangkalnya kah? Tuan-tuan, tentera Islam ni apa hebat dia? Hebat dia pada yang kedua ni. Satu, mereka teguh pendirian, konsisten. Ini adalah musuh, aku kena lawan sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka langkah ke medan Badar sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami datang ke medan Badar ini semata-mata untuk menegakkan agamamu ya Allah. Fansurna, bantulah kami. Maka Allah bagi jawapan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa pasukan jumlahnya kecil boleh menumpaskan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya apa? Dengan doa. Yang kedua, setiap libasan pedang mereka sambil menyebut nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan, maka strategi nak menang dengan hawa nafsu ni banyak sebut nama Allah. Jangan tengok muka ustaz ketat, dia tengok jam, tengok muka ustaz. Memanglah ketat kan. Muka ketat, muka penyek. Oh, kan. Bila nak berhenti pula sekarang? Mengantuk ni. Cuti-cuti ni lah peluang nak tidur. Katanya. Tuan-tuan, jangan gagal dengan hawa nafsu ni tuan-tuan. Kita nak menang ni. Maka ada tazkirah. Saya kuatkan suara bukan marah tuan-tuan. Bagi semangat. Kalau tak semangat juga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah habis semangat dah ni. Nak bagi ni. Pasal apa? Kita nak menang. Ke tuan-tuan nak kalah? Atau tuan-tuan tak mau ambil tips untuk menang? Tuan-tuan, kalau tak mau ambil rugi. Itu yang kita bila kata. Nak ambil, kalau tak nak sudah. Senang cerita. Kita nak kongsi untuk kita menang. Kalau tidak, tak menang dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan jangan raya, malu. Tak menang, tiba-tiba nak raya. Muka tak malu. So nak raya ni, kena menang. Itu baru betul. Semangat dia. Pasal nak raya, pasal orang dia fokus raya. Semangat sikit, nak raya ni. Kan? Sebutlah raya tu hari kemenangan. So kita kena berjuanglah habis-habisan sampai kita menang. Jangan tunjuk kita lemah. Ni baru sahur bagi tadi. Lebih dah. Bukan sini di Baghdad sana. Sini alhamdulillah insya-Allah kan risau. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah, banyak berzikrullah, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa kepada Allah, dan perhebatkan doa tu saat nafsu kita tengah kuat. Bila waktu nak berbuka puasa tu, waktu tu perhebatkan lagi doa kita. Ya Allah, minta dengan Allah, beri kekuatan kepada aku untuk aku menang dalam bulan Ramadan. Ya Allah, beri kekuatan kepada aku untuk aku teruskan puasa sepanjang bulan Ramadan. Kita tak mau kita gagal. Minta dengan Allah. Minta dengan orang lain tak dapat. Minta dengan Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut lagi, berbuat taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, di samping kita nak menang ni tuan-tuan, perbuatan taat penting. Apa maksud taat? Maksudnya
imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Taat ni maksudnya buat apa yang Allah suruh, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu taat nama dia. Ataupun taqwa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ayat untuk berpuasa ni. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujungnya Allah letak taqwa. Kenapa? Takwa itu ada sebab takwa tu mengajar kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Taat ni penting. Sebab tu dalam bulan Ramadan di siang hari ni jangan banyak tidur. Tidur hilang perbuatan taat kita. Maksudnya apa? Kita perhebatkan ibadah kita, cari peluang-peluang kebaikan, redah biar kita terlibat dalam peluang-peluang kebaikan. Kalau ada tadarus Quran di siang hari, libatkan diri dalam tadarus Quran. Ini perbuatan taat. Kalau ada orang minta sumbangan, hebatkan wang kita, salurkan di siang hari. Ini masa untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kenapa kena buat taat? Kalau kita tak berbuat taat, apa yang jadi? Kita akan menempah kekalahan. Kita akan menempah kekalahan, tuan-tuan. Bagaimana bentuk kekalahannya? Sebagai contoh, kita belajar daripada perang Uhud. Perang Uhud ni ada satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran. Walaupun dalam perang ni menjadi sejarah hitam buat Islam. Kerana dalam perang ini gugurnya Asadullah yang digelar oleh Nabi SAW sebagai singa Allah, iaitu Sayyidina Hamzah di dalam medan Uhud. Dan juga terbunuhnya beberapa panglima Islam yang handal di dalam medan Uhud. Dan begitu juga tersebarnya berita tentang Muhammad SAW dibunuh dalam medan Uhud. Bahkan apa yang berlaku kepada Nabi SAW, Nabi hanya jatuh di dalam lubang. Jatuh dalam lubang, dalam lubang. Pokoknya tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi perintahkan kepada pasukan memanah. Nabi perintahkan kepada pasukan memanah duduk di atas bukit Uhud, jangan turun sehingga perang selesai. Jangan turun sehingga perang selesai. Tuan-tuan, apakan daya? Kerana harta ghanimah yang berlonggok di bawah bukit Uhud itu, langsung sahabat ataupun pasukan Islam, tentera memanah tadi lupa apa yang Nabi pesan. Hilang ketaatan pada ketika itu. Pakat-pakat turun daripada bukit berebut nak ambil harta rampasan perang. Maka di situlah datang lagi satu pasukan musuh di belakang bukit Uhud yang dipimpin pada waktu itu oleh Khalid Al-Walid. Dia masih lagi belum Islam pada ketika itu. Dia memimpin satu pasukan daripada belakang bukit Uhud, menghentam orang Islam daripada belakang. Tuan-tuan, yang lari tadi patah balik, yang belakang datang kena serang, kiri kanan kita kena serang, sehinggalah gugurnya Asadullah, yakni Sayyidina Hamzah. Ini yang terjadi. Sebab apa? Taat itu sangat penting. Kalau tidak ada taat, maksudnya kita akan kalah. Tak boleh menang. Hatta kalau kita pergi ke medan perang sekalipun, pergi ke medan perang, kita ada panglima. Kita ada panglima dalam medan perang. Setiap kali arahan dan perintah daripada panglima perang, kita kena taat. Ini maksud dia. Kita kena taat. Kalau tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh ketua di medan perang, kita akan jadi kalah. Kerana ketua panglima perang, dia ada strategik dia. Dia susun strategik dia elok-elok. Tiba-tiba kita tak mau taat kepada dia. Apa yang jadi adalah kekalahan. Maka sebab tu kita kena ambil betapa hebatnya Khalid Al-Walid setelah dia masuk Islam. Dia adalah panglima yang handal sehingga tersungkurnya kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, di tangan Khalid Al-Walid. Kerana strategik yang ada di dalam yang ada pada Khalid Al-Walid ni sampai dia boleh berjaya tumpaskan musuh-musuh Islam. Kalaulah pada waktu itu orang Islam tak taat kepada Khalid Al-Walid, tak ikut arahan dan perintah Khalid Al-Walid, mana mungkin dua kuasa besar ini tersungkur di tangan Islam. Maksudnya apa? Taat kepada Allah dan Rasul adalah sangat penting. Sebab apa Ustaz saya sebut panglima perang tadi? Sebab saya nak sebut, Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itulah maksudnya ketua. Taat kepada Allah, kita ada siap siaga untuk taat kepada Allah, siap sedia untuk taat kepada Rasul, dan siap sedia untuk taat kepada ketua kita. Ini maksud dia. Maka tuan-tuan, yang ketiga, kalau nak menang, taat kepada Allah dan Rasul.
Dan yang keempat, antara yang lain yang Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. So bagi ceramah, apa semaksudnya? Menangkah kita ni, ini tips yang kita kongsikan supaya kita nak menang, kan? Kalau tak mau juga, saya tak tahu nak cakap macam mana. Tuan-tuan, yang keempat, Allah kata jangan kita bergaduh sama-sama kita. Jangan berbantah sama-sama kita. Tak guna tuan-tuan kalau pergi medan perang, walaupun kita ramai tenteranya, musuh pun ramai, hebat pun kita, dia pun hebat, tapi kita duk bergaduh sama-sama kita. Siapa yang untung? Bila kita duk bergaduh sama-sama kita, siapa yang untung? Yang untungnya musuh. Islam gaduh sama-sama Islam, yang untung musuh. So tuan-tuan, jangan wujudkan persengketaan dan perbalahan. Lagi-lagi di media sosial. Bahaya tuan-tuan. Saya cukup tekankan pada mana-mana kuliah saya. Hati-hati dengan media sosial. Dia bukan datang daripada Islam. Walaupun kita jadikan alasan di media sosial itu boleh menyatukan kita, mustahil. Kerana di media sosial ni ramai orang. Dan setiap kali isu yang ditimbulkan, apa yang terjadi adalah kutukan, makian, cacian yang terjadi. Berpecah belah. Orang cerita tentang geng plastik hitam, hak komen pun dia nak cari gaduh jugalah. Cerita geng plastik hitam yang buka puasa siang hari ni, yang tak puasa ni. Orang cerita tentang kes basikal lajak, hak bergaduh sama-sama kita. Tuan-tuan, ketepikan dulu media sosial sebab kita sedang berjuang. Kalau kita nak bergaduh sama-sama kita, hari ni kita boleh bergaduh. Gaduh dengan ustaz, kan? Ustaz, kuat sangat suara ni, gaduh, kan? Sebab pengalaman saya tuan-tuan, banyak kali saya hadapi kuliah subuh terutamanya. Ketika saya tengah bagi ceramah, ada satu orang datang masuk dalam surau masjid tu. Masjid waktu tu di Selangor, masjid. Tuan, tolong slow sikit suara. Ganggu orang tidur. Tengok, boleh cari gaduh. Kau nak gaduh, tuan. Boleh cari gaduh. Pengalaman saya balik daripada Syria. Waktu tu ilmu tengah fresh ni tuan-tuan. Kita duk baca kitab kuliah maghrib ni. Lagi sikit nak habis. Datang satu orang pakcik, dia buka pintu masjid. Ustaz! Kita berhenti semayang dulu. Pasal jam pukul 9 dah tu. Kita berhenti semayang isyak dulu. Lepas ni kita sambung lagi. Banyak yang saya nak tanya ustaz ni. Dia punya marah tu. Macam hang tuah panggil hang jebat kan, macam mana tu kan? Hang jebat tu kan. Kalau nak bergaduh, kita boleh bergaduh. Tapi itu bukan jalan Islam untuk kita bergaduh. Itu bukan jalan kita. So tuan-tuan, dalam bulan Ramadan inilah peluang untuk kita bersatu. Untuk kita semua gabung sebagai tenaga Islam, saling mendokong di antara satu sama lain. Kerana kita nak menang. Tak mustahil tuan-tuan. Sebab kalau kita bergaduh sesama kita, kita tak boleh menang. Pergi masjid bergaduh dengan Tok Imam. Imam baca panjang. Dia tarawih 20 rakaat, panjang pula. Geram tu Tok Imam ni katanya kan. Dia nak cari gaduh dengan Tok Imam. Sembunyi selipar Tok Imam dekat tong sampah. Dia jadi bergaduh. Jadi juga Tok Bilal pun kena maki. Tok Bilal kena maki. Bilal selalu Allahumma salli ala. Saya Tok Bilal ni selalu laju sikit katanya kan. Itu yang hujung-hujung Allah jom balik bunyi dia kan. Pasal dah cari gaduh jadi macam tu. Tuan-tuan, tak guna. Mai solat berjamaah, imarahkan masjid, imarahkan surau. Ayo kita bersatu hati. Kerana dalam solat berjamaah sendiri Allah dah ajar kita supaya kita bersatu. Cuba kita tengok. Imam kalau rukuk, semuanya rukuk. Ke ada yang backing lawan tu imam. Imam je lah rukuk, saya tak mau rukuk. Itu macam mana? Kita main solat jemaah. Kenapa kita ikut imam? Ini namanya satu hati. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam beri salam, kita beri salam. Maksudnya apa? Maksudnya ini namanya satu hati dan kita tak mau berpecah belah. Dan inilah strategi yang Allah sebut dalam Quran. Masa untuk kita bersatu hati. Jangan kita mewujudkan persengketaan atau berbalah sesama kita. Kalau seandainya orang ajak kita bergaduh juga, beradu kata orang. Belaga ayam. Orang kata, ajak kita gocoh, gomoy, bertumbuk, berlawan cakap, berdebat sekalipun. Nabi ajar kita dalam bulan Ramadan, katakanlah kepadanya, inni saim, aku sedang berpuasa. Selesai. Jangan kita duk bergaduh. Bahkan Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ayat saya bacakan tadi dalam solat. Allah kata, bersatu teguhlah kamu dengan hablillah, yakni tali Allah. Apa makna tali Allah? Iaitu agama Islam.
wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai, kata Allah. Kalau nak bergaduh juga, kalau nak menumpahkan darah juga, kalau nak berbalas juga, kata Allah, kenangkan nikmat Islam. Sebelum datangnya Islam, kamu bergaduh, kamu tumpah darah, kamu berperang, kamu bermacam-macam, berpancung-pancungan. Tetapi bila sudah datangnya Islam dan nikmat yang ada di dalam Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu sudah jadi saudara. Buat apa nak bergaduh saudara sama saudara? Ustaz bukan saudara saya. Jangan faham, jangan luru bendui sangat, tuan. Tuan, maksudnya saudara mara ni maksudnya apa? Ibaratnya begitu. Orang Islam ni, kalau di Iraq orang Islam kena bantai, kalau di Yaman orang Islam kena bantai, di Palestin orang kena bantai, kita terasa sebab kita orang Islam. Ini namanya sifat bersaudara. So jangan kita bergaduh, jangan kita berbalah. Ini yang keempat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, Allah Ta'ala sebut lagi, sabarlah menghadapi segala kesukaran itu dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bersabar. So tuan-tuan, yang kelima ni, bila kita menghadapi apa saja bentuk ujian, rintangan, sabar adalah keutamaan. Macam tuan-tuan, cadang tadi lepas sembahyang subuh nak balik tidur, tiba-tiba ada tazkirah, ada kuliah subuh. Sabar, tuan. Kalau tak sabar, dah lama tarik selimut ni. Bukan tarik selimut je, bawa tilam selimut bantal datang surau. Tak sabar. Kena ada sabar. Setiap ibadah kita ni ada ujian, tuan-tuan. Allah tak bagi percuma syurga, tuan-tuan. Allah tak bagi percuma. Kita kena korbankan jiwa raga kita, harta kita pada jalan Allah, yang Allah nanti akan bayarnya dengan syurga. Allah sebut, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli jiwa orang-orang mukmin dan harta mereka dengan bayarannya syurga. Maksudnya, bila maksud Allah beli jiwa kita mesti dikorbankan pada jalan Allah. 100%. Tak ada 50-50, tak ada 40-30, tak ada. 100% jiwa kita lillahi ta'ala. Mai masjid tadi, apa niat kita? Iktikaf lillahi ta'ala. Ke mai surau ni ada sebab lain. Sebab dekat rumah kipas angin tak berjalan, mai surau ada kipas angin boleh berjalan. Macam tu. Atau kita datang surau kerana nak tengok pasang ke tidak kipas gergasi. Contoh kan. Ke macam mana tuan-tuan? Niat kita tadi lah. Kita datang sini semuanya kerana Allah. Maksudnya apa? Ini penting. Sebab bila kita buat sesuatu itu kerana Allah, jangan sangka kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti uji kita. Allah pasti uji. Bila kita dah korbankan jiwa kita, raga kita, Allah uji kita. Kenapa Allah uji kita? Sedangkan Allah Ta'ala boleh bagi kita hidup dengan baik tanpa ada ujian. Tuan-tuan, senang cerita, senang beginilah. Tuan-tuan sihat, tak ada sakit. Duit banyak, tak ada jatuh miskin. Agak-agak datang ke tidak surau ni? Itu masalah dia tu. Sebab hakikatnya orang yang hidup senang ni payah nak mari masjid semayang. Hakikatnya begitu. Kalau datang dihampar kapet merah baru dia datang. Ini hakikat dia. Allah sebut sendiri dalam Quran. Allah kata, sebelum kami nak hancurkan sesebuah negeri itu, kata Allah, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan orang yang hidup senang. Maksud tak ada ujian lah, senang. Allah perintah orang yang hidup senang supaya taat kepada Allah dan Rasul. Tapi apakan daya, Allah jawab sendiri sifat manusia ni bila dah senang. Fafasaqu fiha, maka mereka itu berbuat fasik dan jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu susah minta dengan Allah, waktu senang muka tak nampak dekat masjid. Inilah masalah kita, kan? Begitu juga kan, kalau tak ada COVID-19, agak-agak macam mana kedudukan kita tentang solat, tentang Islam kita, tentang Quran dan sebagainya. Allah nak suruh kita jatuh cinta dengan surau ni tak mudah, tuan-tuan. Tengok, mari COVID-19, dah lama tak pergi masjid semayang, tak pergi surau semayang. Sekali pula bila dibuka masjid surau untuk pergi semayang, jiwa kita ni memuak-muak nak pergi masjid semayang. Nampak tak, tuan-tuan? Lahirnya rasa rindu dan cinta untuk datang semayang di masjid atau di surau. Kalau tak ada ujian, tak ada rasa cinta tu. Kalau datang surau pun muka penyek je kan. Bila nak habis cerah dah ni, katanya kan. Kadang-kadang jadi, biasalah. Itu nafsu, dia godam kita, dia kacau kita. Tapi dia tengah lemah ni, tuan-tuan jangan risau. InsyaAllah dalam bulan puasa ni dia lemah. So, sekarang ni kita nak kena menang.
saat dia lemah. Jangan tunjuk kita pun lemah juga. Alang-alang nafsu ni lemah, kita pun lemah, longlai. Bila Tok Bilal kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemah, tuan-tuan. Jangan tunjuk lemah. Kita kena tunjuk kuat. Dalam masa yang sama, kita kena banyakkan sabar. Kalau kita tak sabar, saat kita berbuka puasa, apa jadi? Azan awal waktu. Maksudnya apa? Azan tak masuk lagi, waktu dah azan. Pasal dah tak sabar, lapar sangat ni kan. Biar aku azan dulu. Bilal ni lambat menua azan katanya kan. Ada jadi kan. Ada sebahagian tempat, Bilalnya buka puasa dulu baru azan. Masuk dah waktu. Tapi ada sebahagian orang di rumah, duk tunggu bila suruh nak azan. Ya, langsung dia azan dulu. Tuan, ada orang waktu dia berbuka puasa tak sabar, dia berlahap satu meja. Dah kenyang baru sedar, Allah tak simpan waktu berbuka puasa. Waktu nak sahur tu tak ada dah makanan dia habis dia berlahap semua waktu berbuka puasa. Kadang-kadang jadi macam tu. Kalau dah makan kenyang, sabar tak sabar, bantai roti johnnya, roti melelehnya, segala macam, telur goyang segala macam. Saya pelik dengar kali ni kan, ada roti COVID-19. Itu saya pelik sangat kan. Laku pula kan. Ingat orang takut dengan COVID, laku pula kan. Maksudnya kita bantai semua makanan sampai kenyang. Apa jadi agak-agak bila kita kenyang, tuan-tuan? Imam Ghazali kata bila perut ni dah kenyang, satu yang terjadi adalah kita akan jadi malas mengerjakan ibadah. Sebab tu bila perut kenyang, masjid bunyi azan, surau bunyi azan, dihigi-higi keluar rumah. Pasal apa? Perut tengah ke depan. Perut tengah kenyang, duduk jalan. Kalau boleh tunggu komat baru bergerak daripada rumah tu kan. Ada orang tunggu rakaat pertama, tunggu hujung-hujung ayat je. Kalau imam baca walam yakul rub, dia keluar sampai masuk. Pasal apa? Punya malah dan pasal perut kenyang. Ada orang perut dia kenyang, duduk dalam majlis ilmu macam ni. Lepas tu Imam Ghazali kata orang yang perut kenyang ni salah satu sebab dia jadi malas mengerjakan ibadah. Rugilah. Yang kita nak kejar dalam bulan Ramadan ni adalah ibadah. Ibadah, tuan-tuan. Bukan sekadar puasa je, ibadah. Puasa orang kafir pun puasa. Yang kita nak kejar adalah ibadah. Untuk hawa nafsu ni kalah dengan kita. So, kita kena sungguh-sungguh. Kita kena pulun. Laksanakan ibadah. Walaupun orang kata kita boleh makan, dibenarkan makan saat azan maghrib. Janganlah makan sungguh-sungguh sangat. Makanlah biasa-biasa, sekarang balik makan lagi. Ni masalah kita makan buka puasa dah kenyang. Lepas tu bila solat 20 rakaat, 8 ca alif ba waw ta cabut. Ni sifat orang kita. Bila tanya kenapa cabut awal sangat? Moreh. Bukan tadi makan sampai kenyang ke? Makan lagi. Maksudnya kita ni puasa, malam waktu kita makan sungguh-sungguh. Spare untuk esok pula. Ada orang dia sahur kan, nak sahur. Orang sahur biasa-biasa je, dia sahur bantai. Satu hari tak makan ustaz, satu hari dia cover waktu sahur tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada ujian dalam ibadah, maka kita kena banyakkan sabar. Sabar. Perut tengah kenyang, makan pun nak kena sabar. Tuan-tuan, kita laksanakan ibadah ada ujian. Imam baca panjang sikit, sabar. 20 rakaat, sabar. Inilah ujian yang Allah nak bayar dengan syurga. Kalau di Selangor, tuan-tuan, ada tempat solat 20 rakaat, pukul 10.30 habis. Ada tempat 20 rakaat, 11.30 baru habis. Jadi macam mana, tuan-tuan? Satu hari saya pergi kuliah tazkirah Ramadan di satu tempat yang pukul 11.30 habis. Pukul 10.30, 20 rakaat, okey lagi. 11.30. Memang kita tengah-tengah sembahyang ni, terasa diuji tu. Terasa diuji. Pasal apa? Lama no imam ni katanya kan. Nak marah pun tak boleh. Pasal kita nak buat ibadah. Biasalah hakikat kita manusia. Saya bukan malaikat. Saya macam tuan-tuan juga. Ada perasaan tu kadang-kadang imam ni baca panjang sangat. 20 rakaat. Udah habis 11.30, disambung lagi surah Tabarakallazi, baca secara ramai-ramai. Hati kata, tak habis lagi. Ingat dah habis dah. Pukul 11.30. Sebab saya kejar masa, saya nak kena balik kan. Rumah saya nak kerja lagi, rumah pesan macam-macam, takut kedai tutup. Jadi dia dok ambil. Ni satu ujian, tuan-tuan. Kalau kita tak sabar, dah lama tenang tok imam tu kan. Imam tak dipakai, mes ni tok imam kan. Sebab tu kita kena sabar. Macam itulah dalam perang Uhud yang terjadi apabila hilang sabar. Tuan, apa yang terjadi? Bila mana tentera Islam yang ada di atas bukit Uhud tak sabar melihat harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir di medan perang, langsung turun sebab tak sabar.
Kalaulah mereka sabar sedikit dan mendengar pesan Nabi SAW, pasti Uhud itu kita menang. Dan sebab tak sabar. So makanya kita kena banyakkan sabar. Kenapa mesti ada sabar? Sebab sabar itu sendiri sudah ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar tu sendiri dia ada ganjaran dia. Dia ada kelebihan dia. Dia dah ada pahala sendiri. Lagi kalau sabar dalam bulan Ramadan, berkali ganda kita dapat. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Maksudnya apa? Apa maksud Allah berserta dengan orang yang bersabar? Kita kena faham maksud dia tu. Maksudnya, bila kita bersabar, seolah-olah kita berada di bawah zimmatillah, naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia. Allah jaga kita elok. Maksudnya kalau kita susah pada hari itu, Allah permudahkan urusan kita. Saat hari itu kita payah nak cari rezeki, Allah mudahkan dan luaskan rezeki kita. Saat hari itu kita sakit, Allah sihatkan tubuh badan kita. Itu tanda Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Tuan, sambil-sambil duduk tengok kuliah ni kan, tak habis-habis lagi kan. Sabar. Ni kena sabar ni. Ujung-ujung lagi kena sabar. Biasanya ujung-ujung ni yang syahid ni. Macam kita tuan-tuan tarawih tengok. Hari pertama, hari kedua, 10 malam yang pertama, surau penuh. Sampai terajang Tok Imam, Tok Bilal. Penuh. Gaduh kat luar. Tak cukup tempat. Apa ni dah datang masjid penat-penat tak cukup tempat. Itu tak cukup tempat. Yang kena halau keluar, lain cerita pula. Yang kena halau keluar, lain cerita pula. Nak maksudnya apa? Maksudnya kita pergi semayang pun ada ujian. Tuan, ada ujian. So kita kena banyak akan sabar. Sebab kita ni mula-mula nampak sabar, ujung-ujung hilang sabar. Itu masalah dia. Sabar juga punya tapi hilang tu dihilangkan. Hilang sabar. Macam ada satu orang jumpa saya, Ustaz, saya 7.5 saya boleh sabar lagi. Lebih sikit hilang sabar. Itu tak sabar namanya tuan-tuan. Itu penampar nama dia. Macam tu juga tuan-tuan. Kita ni semangat kita awal-awal je. Sabar kita mari semayang ni. Tapi ujung-ujung kurang dah masjid. Surau kurang dah. Lama-lama tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak tu je. Muka-muka tu je yang ada. Kan? Yang lain semua dah tak ada dah. Mana pergi? Entahlah Ustaz. Barangkali sibuk dengan hari raya dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Saya teringat waktu saya kecil-kecil dulu. Hari ni saya boleh ceramah pasal apa? Waktu kecil-kecil dulu saya suka duduk dalam majlis ilmu. Antara salah satu yang saya sedang menunggu bila Ustaz ni bagi ceramah, bila Ustaz nak sebut wallahualam. Itu je. Pasal kita kecil dengan panggil budak kecil. Duk tengok Ustaz bila nak sebut wallahualam. Pasal tengah sabar ni. Selagi Ustaz tak sebut wallahualam, rasa nak lunjur kaki, rasa nak maki hamun, rasa kebas-kebas semua ada tuan-tuan. Tapi bila Ustaz kata wallahualam, sakit belakang, kebas lutut semua habis hilang. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan, saya sebut wallahualam pada tuan-tuan pula. Tuan-tuan sabar. Ada masa sikit lagi pagi ni. Peluang kita untuk dapatkan ilmu dan kemenangan. Maka banyakkan sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap ujian yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sabar ini Allah beri kita barakah ilmu. Tuan, ini penting. Yang kita nak adalah barakahnya. Barakah Ramadan, barakah majlis ilmu, barakah solat berjemaah. Berkat tu yang kita cari. Macam orang kahwin, tengok orang kahwin memang bagus, seronok, dah boleh bersatu. Ya, daripada sebelum ni tak kenal sampai jadi kenal, bersatu cantik. Tapi apa yang diburu dalam perkahwinan adalah barakahnya. Sebab tu keluarga yang barakah, anaknya berkat. Lahir anak-anak yang soleh-solehah, berkat yang kita cari. Majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Apa yang kita cari? Ilmunya atau barakahnya? Barakahnya kemudian baru ilmunya. Kenapa? Sebab berkat ni, saya simpulkan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkat ni dia sikit tapi puas berbanding banyak tak pernah puas. Ini namanya berkat. Sikit, dapat sikit je tapi puas. Maksudnya apa? Dapat ilmu cepuk je tapi dengan ilmu yang sikit itu banyak amalnya. Berbunga-bunga amalnya. Dengan ilmu yang sedikit dia mampu beramal dengan banyak. Ini maksudnya berkat. Macam duit. Tuan-tuan ada RM50. Dengan RM50 berkat dia macam mana? Boleh bayar zakat, boleh bersedekah, boleh beri nafkah pada isteri, boleh beri nafkah pada anak. Itu namanya berkat. Kalau gaji RM600, RM600, kalau negeri Sembilan saya tak tahu berapa tahap miskinnya berapa. Kalau negeri Selangor 1,500 ke bawah adalah tahap miskin. Tuan, gajinya 800, maknanya paras miskin lah senang cerita.
1,500 ni para miskin. Tapi dengan 500 ni berkat. Dengan 500 ni macam-macam dia boleh buat. Itu namanya berkat. Kalau tak berkat macam mana? Duit banyak, berjuta-juta, tapi kejap je habis. Macam tak ada manfaatnya. Tak dapat rasa nikmatnya. Kejap sangat. Baru dapat 10k kedua SP, dah habis. Contoh kan. Baru 10k tu banyak tu, dah habis. Mana pergi? Hilang keberkatannya. Maka sebab tu carilah keberkatan. Nah, dengan kita bersabar, Allah datangkan keberkatan. So dengan keberkatan, walaupun setengah jam, 1 jam kita bagi ilmu, dapat barakahnya. Dengan barakah tadi, ilmu yang ada pada kita, berhasillah amal yang banyak. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Ilmu tanpa amal gila, amal tanpa ilmu sia-sia. Apa maksud dia? Orang yang banyak ilmu tapi tak beramal macam orang gila. Dan orang yang beramal banyak tapi tak ada ilmu, sia-sia. Tuan-tuan semayang tarawih, nak semayang 8 pun boleh, 20 pun boleh, 40 pun boleh, 60 pun boleh, 100 pun boleh. Berapa rakaat yang tuan-tuan nak semayang? Semayanglah. Tapi dengan ilmu atau dengan keadaan tak ada ilmu. Dua tu. Kalau kita ada ilmu, berapa rakaat pun kita semayang, berkatnya kita dapat. Tapi kalau tak ada ilmunya, tak ada barakahnya, maka sesungguhnya 8 rakaat ke, 20 rakaat ke, 40 rakaat ke, semuanya sia-sia. Tuan, saya sebut 40 rakaat ada ke? Ada. Dalam kitab I'lamul Anam berkata, satu ketika dahulu amalan penduduk Madinah solat tarawih sampai 40 rakaat. Ini bukan bid'ah lagi dah. Ini cik bedah nama dia. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang sampai satu tahun ni 20 rakaat bid'ah. Kita semayang 8 cukup. Tuan-tuan jangan semayang 8. Penat. Penat 8. Pasal apa penat? Kalau nak dibandingkan dengan hadis Nabi SAW, 8 rakaat itu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya satu rakaat tu berapa lama Nabi berdiri. Barangkali dalam satu rakaat tu Nabi baca 2-3 juzuk, tuan-tuan. Itu maksud dia. Sebab tu orang dulu solat 8 rakaat, imam dia suruh baca panjang sikit. Begitu. Zaman sekarang semua nak cepat. Kalau boleh baca biar 3 ayat je. Kalau boleh biar baca senapas je. Boleh kita dhalin amin. Kalau macam tu penat juga tu. So tuan-tuan, maksudnya apa? Kalau nak solat 8 pun tak ada masalah. Itu angka bukan pada kiraan Allah SWT. Sebaliknya, malam-malam Ramadan itu yang Allah nak adalah dihidupkan ibadah pada malamnya. Itu maksud dia. Maka tuan-tuan, ambil manfaat daripada ilmu ni. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan. Dia tak boleh lama-lama. Kita mengaji